Siapa dekat sini pernah gaduh adik-beradik? Gaduh dengan mak ayah ke? Selalunya lah kita akan bermaaf-maafan tak lama selepas tu, especially dengan mak ayah. Jangan buat main tu. Setiap kali mak ayah kita terasa tu, dosa dia bukan kecil-kecil guys. Tetapi kalau kes adik-beradik bergaduh pula, selalunya nanti raya baru kita minta maaf. Betul tak? Standard bro, abang boy pun sama. Tapi kan, macam mana pula dengan perbalahan keluarga yang membabitkan satu rahsia yang gelap? Adakah kita sanggup membunuh? So abang boy kasih warning siap-siap guys. Kes kali ni memang menjijikkan. Kembang-kembang tekak abang boy masa buat research. Dalam skala aneh Bamboy TV, abang boy rasa abang boy letakkan kes ni ranking nombor 4. So kepada mereka yang baru lepas lunch tu, harap korang bertabah lah ya. So tanpa membuang masa, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Abang Boy memperkenalkan keluarga Redwine. Ayahnya Mark Redwine, ibunya Elaine dan dua orang anak mereka, Corey dan juga anak bongsu mereka, Dylan. Keluarga ni tinggal di sebuah pekan kecil di Bayfield, Colorado, berdekatan dengan Durango. Basically, keluarga ni hidup aman damai je. Rumah pun besar, anak-anak pun membesar dalam keadaan normal je. Bandar tu pula memang jarang ada crime-crime yang berat. Biasanya mencuri, dadah dan juga pelacuran je lah yang paling berat pun. Masyarakat sekeliling pun memang best. Masing-masing kenal each other. Kalau ada budak sekolah kantoi merokok dengan jiran, siaplah korang balik karang. Memang kena bambu. So relatively, keluarga ni happy dan tak banyak masalah dengan jiran-jiran. Tetapi apakah daya, keluarga ni juga tak lari daripada masalah keluarga. Mark pada ketika tu bekerja sebagai mandor untuk syarikat United Pipeline. Disebabkan kerjanya, dia terpaksa bekerja di tapak pembinaan. So memang jaranglah dia nak balik ke rumah. Disebabkan ini, Elaine merasakan yang kasih sayang di antara suami isteri dah jadi lain. Bila Mark ada dekat rumah pula, Mak hanya akan melepak je dan dia akan rest, langsung tak memberikan perhatian kepada family. Padahal diorang ni dah berkahwin 18 tahun tau. Penyudahnya pada tahun 2007, Elaine telah menuntut cerai daripada Mark. Memang Mark mengamuk lah. Dia mencuba sedaya upaya untuk menyelamatkan keluarganya. Tetapi bila itu pun tak berjaya, dia cuba pula untuk menyukarkan proses penceraian. Tak nak sign surat cerai lah, tak nak datang court lah, tak setuju dengan hak penjagaan lah. Macam-macam lah dia buat. Tetapi last-last Mark mengalah juga. Hak penjagaan Corey dan Dylan diserahkan kepada Elaine seorang, dan Mark hanya boleh datang melawat hanya sebulan sekali. Selepas je keputusan mahkamah ni diorang bercerai, Elaine tak tunggu lama guys. Dia dan anaknya terus berpindah ke Colorado Springs, lebih kurang 480 km daripada Mark. Walaupun Mark dibenarkan untuk melawat anak-anaknya, sekali pun dia tak pernah datang. Memang dia langsung tak ambil peduli pun pasal anak-anak dia. Kalau usah cerita lah, dia bergaduh pasal hak penjagaan anak pun hanya disebabkan untuk sakitkan hati Elaine saja. Dan disebabkan perceraian ini juga, hubungan Mark dan anak-anaknya menjadi semakin renggang. Lagi satu syarat yang hakim letak adalah untuk Corey dan Dylan habiskan masa 2 minggu cuti sekolah bersama-sama dengan Mark di Bayfield. Selalunya budak-budak ni hanya akan spend masa dengan kawan-kawan diorang je. Diorang malas gila nak tidur kat rumah. Ini adalah masa yang diorang paling tak suka. Tetapi pada tahun 2010, budak-budak ni dapat mengesan sesuatu dalam Mark. Dia dah jadi makin pemarah. Ada je benda tak kena. Salah sikit je terus kena maki geng. Dah jadi macam tu, memang lagi liat lah budak-budak ni nak datang melawat. Yang Corey pada masa tu dah usia 20 tahun dah. So kalau ikut law, dia tak payah pergi pun tak apa. Tetapi si Dylan ni masalah. Pada waktu tu dia baru je berusia 13 tahun. Nak tak nak dia terpaksa pergi juga.
Next visit dia adalah pada cuti Thanksgiving 2012. Hanya 4 hari je. So Dylan pun paksakan diri juga untuk pergi. Kalau tak, confirm ayah dia akan saman maknya sebab tak bagi Dylan datang. Mamat ni memang cari pasal je. Salah sikit je memang turun naik mahkamah lah ceritanya. So si Dylan pun pejam mata je lah. Dia pun dah buat plan untuk stay dekat rumah kawan dia. So pada 18 November 2012, Dylan menaiki kapal terbang daripada Colorado Springs ke lapangan terbang Durango, La Plata. Ayahnya Mark datang untuk pick up Dylan dan membawanya ke rumah. Dylan meminta izin untuk tidur di rumah membernya pada malam tu, tetapi Mark tak bagi. Dia cakap kalau nak pergi pada besok harinya. So Dylan pun buat plan baru dengan kawannya. Dia cakap dia akan singgah ke rumah kawannya pada awal pagi besok, 19 hari bulan November. Pada keesokan harinya, Mark keluar lebih kurang dalam pukul 6 pagi lah untuk membeli barang-barang dapur untuk menyambut Thanksgiving dengan anaknya. Pada waktu tu dia melihat anak terunanya masih lagi tidur di sofa ruang tamu. Tetapi selepas dia balik beberapa jam kemudian, dia mendapati yang Dylan dah tak ada. Mengetahui yang Dylan ni memang dah plan untuk pergi ke rumah kawan dia, Mark tak berapa risau sangat. Dia meneruskan harinya seperti biasa. Beberapa jam selepas tu, dia cuba untuk call Dylan, tetapi callnya tak di-pick up. Mark cuba untuk call kawan-kawan Dylan, tetapi seorang pun tak tahu Dylan ni kat mana. Ada yang tak tahu yang Dylan ni dah balik ke Bayfield pun. Bila Mark call kawannya, sepatutnya Dylan pergi jumpa pada pagi tu, dia mengatakan yang Dylan langsung tak datang. Dia siap mesej kot dekat Dylan pada pukul 6.46 pagi, bertanyakan yang si Dylan ni dekat mana, jadi ke tak nak datang. Tetapi dia tak menerima apa-apa reply daripada Dylan. Disebabkan Mark dah tak tahu apa nak buat, dia roh je bekas isterinya iaitu Elaine. Memang panik lah member. Baru sehari je lepak dekat rumah bapak dia, tahu-tahu je dah hilang. Dah lah jauh satu hal. Mau tak panik? Mark cuba untuk menenangkan Elaine dengan mengatakan yang Dylan mungkin melepak dekat mana-mana dan dia akan balik bila dia lapar. Satu alasan yang tak boleh diterima. Tak mungkinlah Dylan buat perangai hilangkan diri tak tentu pasal. Dan lagi satu sebab Elaine panik adalah semua mesej dan call langsung tak dijawab. Pada pukul 5.30 petang, Elaine telah menelefon talian kecemasan untuk melaporkan kehilangan Dylan. Dan pada malamnya, Elaine dan juga Corey book tiket kapal terbang untuk ke Bayfield. Polis dengan bantuan ratusan ahli sukarelawan telah memulakan aktiviti pencarian di kawasan sekitar serta-merta. Tak cukup dengan tu unit anjing pengesan, unit penyelam dan khidmat helikopter juga digunakan untuk memudahkan proses pencarian. Dorang ni cari dekat hutan, dekat dalam sungai, tasik, atas bukit, dalam gua. Pendek kata, segala ceruk diorang pergi terjah. Tapi tak ada seorang pun temui apa-apa. Even anjing pengesan pun tak jumpa apa-apa kesan. Ini yang diorang pakai ni anjing baka bloodhound tau. Dikatakan anjing bloodhound ni boleh mengesan bau walaupun selepas 6 minggu. Itu pun barai geng. Habuk pun diorang tak jumpa. Aktiviti pencarian dilakukan selama beberapa hari. Elaine dan juga Corey pun join mencari Dylan tau. Tetapi korang nak tahu tak Mark buat apa pada masa ni? Dia duduk je kat rumah guys. Dia melepak depan TV dan minum bir. Dia masih lagi percaya yang Dylan telah melarikan diri daripada rumah. Dia juga mengatakan yang Elaine dan juga polis membesar-besarkan hal kecil. Serius lah, anak kau hilang kau Mat. Kau boleh melepak lagi oi. Hey, memang fishing gila kan. Well, it's been a tough time for all of us. I know. I know that it's been difficult on me, and I can only imagine how difficult it's been for his mom and his brother and his family over in the Colorado Springs area. And we're doing everything we can to try to find Dylan, and we want to keep the focus on finding Dylan. And I've been working with the investigators to make sure that all the bases are being covered on that end, and that's pretty much where I'm at with that. I mean, I'm doing everything I know how to do. Setelah 2 minggu kehilangan, polis telah membuat spekulasi yang tak mungkin Dylan melarikan diri daripada rumah disebabkan tak ada langsung aktiviti daripada phone Dylan. Yang ada hanyalah kawan-kawan Dylan yang mesej tak henti-henti tapi langsung tak ada reply. Barang-barang Dylan pun masih ada di rumah ayahnya tau. So polis membuat spekulasi yang ada kemungkinan Dylan telah diculik. Satu unit telah dibentuk khas untuk mencari Dylan. FBI pun join sekali guys. So sekarang ni bukan lagi soal Dylan berada di mana,
Tetapi siapakah sebenarnya penculik Dylan? Memandangkan yang Mark adalah orang yang terakhir bersama dengan Dylan, nama Mark muncul sebagai suspek. Mark telah memberikan kerjasama penuh dengan pihak berkuasa. Dia memberi kebenaran untuk polis memeriksa rumah dan pickup truknya. Walaupun dengan bantuan Mark, usaha pencarian langsung tak membuahkan hasil. Tak ada langsung bukti-bukti yang betul-betul boleh dipakai untuk memudahkan proses penyiasatan. Penyudahnya, minggu berubah menjadi sebulan. Dan selama beberapa bulan, kes ni tersidai tanpa ada apa-apa penyelesaian. Tetapi sesuatu telah terjadi pada waktu ni. Elaine teringat yang Corey dan Dylan pernah bagi tahu tentang satu rahsia. Lebih kurang setahun sebelum kehilangan Dylan, pada tahun 2011, Mark telah membawa anak-anaknya pergi road trip bersama-sama. Bila dorang ni singgah ke sebuah motel, Dylan telah menjumpai sesuatu yang menjijikkan di dalam laptop Mark. Pada masa ni, awal pagi tau, Mark dan Corey dah nyenyak tidur dah. Dylan mengejutkan Corey untuk menunjukkan sesuatu. Dorang bersama-sama masuk ke dalam bilik air dan cek satu persatu gambar di dalam laptop Mark. Apa yang diorang jumpa tu, memang jijik teruk tu. Ada beberapa gambar di mana ayah mereka, Mark, berpakaian seperti perempuan dan memakai pampers. Itu okey lagi guys. Pada gambar-gambar seterusnya, Mark dilihat membuang air besar di dalam pampers tu. Okey. Dan beberapa gambar last adalah Mark dilihat sedang memakan ya Allah, benda yang dekat dalam pampers tu. Lili aku. So anyway, Corey sempat snap gambar-gambar tu dan dorang berdua berjanji untuk tak mention benda ni kepada siapa-siapa pun. Dorang letak balik laptop Mark dekat tempatnya dan dorang pun terus tidur. Dipendekkan cerita, beberapa bulan sebelum kehilangan Dylan, terjadi satu pergaduhan di antara Corey dan Mark dalam mesej. Tak tahulah pasal apa. Tapi entah macam mana tah, Corey telah menggugup Mark yang Corey dan Dylan dah tengok gambar personal collection Mark. Dan sekiranya Mark buat apa-apa saja dekat Corey dan juga Dylan, dia akan tunjukkan gambar tu dekat semua orang. Memang menggelabah lah Mark masa tu. Nak tak nak, Mark diamkan je dan merayu kepada Corey untuk tidak sebarkan gambar tu. Elaine, ibu kepada Corey dan Dylan, baru je tahu pasal benda ni. Dia risau yang mungkin disebabkan rasa ni Dylan menjadi mangsa. Mengetahui yang tuduhan daripada bekas isteri dan juga anaknya Corey, Mark decide untuk keluar dalam satu rancangan TV yang famous gila dekat US, iaitu Dr. Phil. Pada siapa-siapa yang tak tahu, siaran ni di mana Dr. Phil ni memberi fokus kepada penyakit mental. Dr. Phil ni sebenarnya adalah seorang bekas doktor psikologi. So dekat dalam siaran ni, Mark mengatakan yang ini adalah tuduhan melulu daripada bekas isterinya yang mahukan seseorang untuk dipersalahkan. Dan Mark adalah orang yang terakhir bersama Dylan pada hari kejadian, adalah seorang yang sesuai untuk dijadikan suspek. Basically, dia menafikan kesemua tuduhan daripada isterinya. So Dr. Phil pun tanyalah, berani tak nak buat ujian poligraf? Mark cakap tak ada hal lah, dia sanggup buat apa saja untuk membersihkan namanya. So pada mereka yang tak tahu, ujian poligraf ni selalunya digunakan untuk detect sama ada seorang tu menipu ataupun tak, dengan membaca denyutan nadi, kadar pernafasan, tekanan darah dan macam-macam lagi lah. Walaupun macam tu, ujian ni tak boleh digunakan sebagai bukti di mahkamah disebabkan banyak cara nak menipu mesin ni. Dan selalunya mesin ni tak dapat membaca langsung tentang seseorang yang mengidap penyakit mental seperti psikopat dan juga sosiopat. So anyway, pada hari yang sepatutnya ujian tu dijalankan, Mark tiba-tiba meminta yang ujian tu dilakukan pada hari lain pula. Okey, tak apa, Dr. Phil layankan lagi. Tetapi bila hari kedua sepatutnya ujian tu patut dijalankan, Mark memberi alasan yang dia sakit pula. Secara automatik, ujian tu gagal dilakukan ke atas Mark. Si Dr. Phil ni siap call Mark sendiri kot, dengan mengatakannya kalau Mark ni tak buat ujian, memang susah nak membersihkan namanya atas tuduhan bekas isterinya. Mark masih mengatakan yang dia tak sihat dan tak boleh datang ke pusat ujian tu. Dr. Phil pleaded with him again hours later. You should be doing backflips right now to take this polygraph test. You were the last person to have seen your son before he disappeared. Do you know where he is? No, I don't. Boy, I just struggle with this whole thing. In the end, Mark Redwine decided not to do it. Akhirnya pada 23 Jun 2013,
7 bulan selepas Dylan dilaporkan hilang, sebahagian rangka manusia tanpa kepala berjaya ditemui. Setelah ujian DNA dilakukan, polis confirm yang rangka tu adalah milik Dylan. Bersama rangka tu, polis temui juga pakaian mangsa. Rangka tu telah ditemui lebih kurang 16 km daripada rumah Mark. Kawasan tu sebenarnya di luar kawasan pencarian polis. So bila berita tentang kematian anaknya disampaikan kepada Mark oleh polis, respon pertama dia adalah, memang tak boleh belah. Dia just cakap, oh well, you know it happened, right? Lebih kurang macam, oh well, benda dah nak jadi. Apa kebiol bapak macam ni weh? Anak kau mati kot, bukan anak kucing. Kucing kesayangan abang boy mati pun abang boy dah meraung gila dah. Ini anak bro. So memang something fishy dengan mamat Mark ni. Anyway, disebabkan rangka tu ditemui tanpa kepala, forensik susah nak tahu apa sebenarnya punca kematian. Yelah, dekat tulang-tulang yang polis jumpa tu pun tak ada tanda-tanda trauma yang menonjol. Disebabkan tak ada suspek dan tak ada clue tentang punca kematian Dylan, Mark telah dipanggil untuk soal siasat sekali lagi. Menurut Mark, ini mungkin berpunca daripada serangan binatang buas seperti beruang. Memandangkan sekeliling kawasan rumah tu adalah hutan belantara, ada kemungkinan yang pagi tu Dylan telah keluar berjalan-jalan untuk ke rumah kawannya, tetapi telah diserang oleh beruang. Lagi satu teori Mark adalah ada kemungkinan pemburu tersalah tembak dan bunuh Dylan dan membiarkan mayatnya di situ. Sebenarnya di kawasan mayat Dylan ni ditemui adalah tempat yang paling famous untuk memburu beruang. Tetapi ada problem dekat teori Mark tu. Pada bulan November selalunya adalah musim sejuk dan beruang pada masa ni dah hibernasi dah. Beruang dah tak keluar daripada gua dan rusa pun dah tak ada pada masa ni disebabkan cuaca sejuk. So sebenarnya pada bulan Oktober hingga akhir bulan Januari, kawasan pemburuan tu telah ditutup. Walaupun macam tu, teori Mark mengenai binatang buas tu masih boleh diguna pakai. Buat masa ni, kematian Dylan telah diklasifikasikan sebagai kes pembunuhan. Tetapi polis langsung tak ada clue siapakah yang bertanggungjawab atas kematian Dylan. Sekali lagi, kes ni telah tersidai. Tetapi selepas 2 tahun, barulah tengkorak Dylan ditemui lebih kurang dalam 8 km daripada penemuan rangka Dylan. Walaupun kes ni dah lama gila tersidai, akhirnya forensik dapat memastikan punca kematian Dylan. Di tengkorak terdapat retakan yang menandakan kepala Dylan telah dipukul oleh objek tumpul. Kecederaan tu berada di atas mata sebelah kiri Dylan. Rumah Mark sekali lagi telah digeledah. Tetapi kali ni pasukan forensik menggunakan cecair yang bernama luminol. Pada siapa-siapa yang tak tahu, cecair ni selalunya digunakan untuk mengesan cecair daripada manusia. Tak kisahlah darah ke, air mani ke ataupun air liur. Setelah dispray di permukaan, cahaya lampu hitam akan digunakan. Alah, lampu yang kita guna untuk cek duit tu real atau palsu tu lah. Lampu tu. So kalau ada cecair dekat permukaan tu, dia akan keluarkan warna hijau fluoresan dekat bawah lampu hitam. So tak kisahlah sama ada dibasuh beberapa kali, walaupun guna klorok pun, dia masih lagi keluarkan warna hijau tu. So bila forensik check, memang banyak gila darah dekat ruang tamu rumah Mark tau. Dekat sofa, dekat coffee table, dekat lantai. Girlfriend Mark yang pada ketika tu memberi alasan yang kesan darah tu mungkin berpunca daripada luka yang terjadi kepada Dylan tak lama dulu. Agak-agak lah bro. Kalau 1.2 tu okey lah. Ini banyak gila kot. Tetapi kan, walaupun dengan bukti yang banyak tu, polis masih tak mempunyai bukti yang betul-betul boleh mendakwa Mark. Bukti-bukti yang dah ada ni pun hanyalah bukti keadaan. Dia belum betul-betul kukuh lagi. Disebabkan ini, kes ni tersidai sekali lagi. Akhirnya, 6 tahun selepas Dylan dilaporkan hilang, pada bulan Ogos 2017, Mark Redwine telah ditahan kerana disyaki membunuh Dylan. Mark yang pada masa ni bekerja sebagai seorang pemandu lori telah ditahan di Bellingham, Washington. Just keep your hands up. Don't move, bud, okay? Do not move. Drop a cigarette. You guys can? You'll explain to me what's going on? Yes, sir. Is your name Mark? Mark berdepan dengan tuduhan membunuh tanpa niat, second degree murder dan juga tuduhan penderaan kanak-kanak. Perbicaraan bermula pada bulan Jun 2021.
hampir sedekat selepas kematian Dylan. Of course lah, Mark memang tak mengaku bersalah lah. Pendakwa raya mengatakan yang motif sebenar pembunuhan Dylan adalah kerana gambar rahsia yang ditemui oleh Dylan dan juga Corey. Corey telah memberikan statement kepada mahkamah mengatakan yang Dylan nak gunakan gambar tu untuk mengugut Mark. Kalau buat hal, dia dan Corey akan sebarkan gambar tu dan Mark langsung takkan dapat hak penjagaan. Memang time tu Mark dengan Elaine tengah bergaduh berebut anak pun. Pada bulan Ogos 2012, Dylan menghantar mesej kepada Corey meminta Corey untuk send satu gambar kepadanya. Dylan mengatakan yang Mark pada masa ni tengah mengayatnya untuk tinggal bersamanya di Bayfield. Mark ni siap cakap kau yang Elaine dan juga Corey bukan contoh orang yang baik. Acah-acah macam dia seorang je lah yang baik. Padahal dia tu makan. Tetapi pada masa tu Corey tak bagi pun gambar tu kat Dylan. Yelah, Corey pun malas nak panjang cerita. Corey mengatakan lagi yang dia tak dapat pastikan yang Dylan pernah buka cerita ni atau tak kepada ayahnya Mark. Dengan kenyataan Corey, pendakwa raya membuat spekulasi yang pada malam kejadian ada kemungkinan yang Dylan buka cerita pasal gambar tu kepada Mark. Dan mungkin disebabkan ini, Mark telah memukul Dylan menggunakan objek tumpul dan kena di kepala Dylan secara tak sengaja. Untuk tidak meninggalkan bukti, mayat Dylan telah dibuang jauh daripada rumah. Dan ada juga kemungkinan kepala Dylan telah diceraikan dan dibuang di tempat lain untuk mengelirukan polis. Peguam bela pula mengatakan yang Dylan ni mati disebabkan serangan beruang. Tak mungkin seorang ayah yang penyayang sanggup membunuh anaknya sendiri. Pendakwa raya dah prepare dah guys. Dia siap bawa seorang pakar tentang habitat beruang dalam mahkamah tau. Dia siap bawa keluar kot segala fakta mengenai masa hibernasi beruang. Menurutnya, kemungkinan untuk seekor beruang menyerang manusia pada ketika Dylan dilaporkan hilang adalah sangat-sangat rendah. Setelah mengambil kira semua keterangan dan bukti, setelah perbicaraan yang mengambil masa 5 minggu, juri mendapati yang Mark bersalah atas kesemua pertuduhan ke atasnya. Pada 8 Oktober, Mark Rewind telah dijatuhkan hukuman penjara selama 48 tahun di atas kesalahannya. Hakim memberi komen yang dia tak berapa ingat kali terakhir dia bertemu dengan seorang pesalah yang langsung tak menunjukkan rasa bersalah atas jenayah yang dilakukan. Oleh itu, hukumannya setimpal adalah untuk menghasilkan pesalah ni daripada masyarakat dalam tempoh yang sangat lama. Sampai ke hari ni, Mark tak pernah memberitahu pun apa sebab dia membunuh anaknya sendiri. Dan dia tak pernah mengaku bersalah di atas pertuduhan yang dibuat. Dia mati-mati guys, masih mengatakan yang beruanglah bertanggungjawab membunuh Dylan pada hari itu. Nampak gayanya, kita semua takkan tahu apa sebenarnya yang terjadi pada malam 12 November tu. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy, dan jangan makan benda pelik-pelik. Assalamualaikum.